Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairil Azhar selaku Timbalan Ketua MK Negeri Perak ingin mengucapkan selamat datang pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir memeriahkan program pertama MK Geraguk Lumut ni. Secara ringkasnya MK ni bermaksud Angkatan Muda Keadilan, itu satu saya pemuda dalam Parti Keadilan, dan Geraguk ni adalah singkatan untuk tim kami yang mana gerak dan gempur. Jadi pada malam ini kita ada dua tetamu khas, dua tokoh khas, tokoh yang mungkin bermakna pada kami, terutama Angkatan Muda, iaitu saudara Isyamuddin Rais, dan dalam perjalanan saudara Khairul Anwar, itu atau dikenali sebagai penyanyi Jonah, selaku Timbalan Ketua Angkatan Muda Malaysia, dalam perjalanan ke sini. Jadi untuk tidak membuangkan masa, saat yang kita nantikan, masa yang kita tunggukan, mungkin ramai yang kenal siapa itu Isyamuddin Rais. Mungkin secara ringkasnya pada mereka yang belum mengenali Saudara Isyam, ada sedikit biodata yang telah dibuat untuk beliau. Merupakan 1988 2 September merupakan detik sejarah dalam hidup beliau. Walaupun pada peringkat awal beliau tidak terlibat secara langsung, tapi kemudian telah mengubah pemikiran dan menyertai demonstrasi jalanan. Saudara Isyam beberapa kali telah ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah di bawah akta polis kerana dituduh berhimpun secara haram. Namun itu ia tidak mematahkan semangat beliau untuk terus aktif berjuang untuk reformasi dan demokrasi di Malaysia. Jadi apa yang kita harapkan pada malam ini, mungkin Saudara Isyam boleh kupaskan sedikit tentang peranan anak muda dalam perjuangan politik, dan bagaimana kita nak menimbulkan semangat anak muda dalam politik. Selain itu, hala tuju anak muda dan juga isu-isu semasa seperti isu siapakah itu Barisan Nasional, dan juga beberapa hari kita ada pilihan raya di Sarawak. Mungkin Saudara Isyam boleh kongsikan sedikit pengalaman beliau ketika berada di Sarawak. Jadi untuk tidak memasa, saya persilakan Saudara Isyamuddin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Khairul, saudara pengurusi, saya berterima kasih kerana dijemput oleh MK Lumut datang ke sini untuk memberi pandangan saya. Dan saya juga cukup gembira, ini kali pertama saya datang ke sini untuk berbincang. Sebenarnya saya hanya akan memberikan pandangan-pandangan, dan pandangan-pandangan saya ini terpulang kepada saudara-saudari sekalian, sama ada nak diterima atau tak nak diterima ataupun nak dihujat. Jadi saya akan mengeluarkan pandangan ini agar kita dapat percambahan fikrah, agar kita dapat membantu kerja-kerja kita, kerja-kerja politik kita, terutama dalam masa sekarang di mana kerja politik. Saudara Jonah baru sampai sana. Selamat datang Saudara Jonah. Di mana saya menyatakan di sini bahawa saya akan memulakan perbincangan saya dengan membawa supaya saudara-saudari memahami dua perkara. Satu perkara tentang keadaan situasi internasional, keadaan situasi antarabangsa. Kemudian daripada situ saya akan kaitkan bagaimana pemahaman kita tentang apa yang berlaku di internasional, bagaimana kita nak melihat secara domestik. Okey. Untuk memahami apa yang berlaku sekarang, kita harus memahami juga apa politik internasional yang berlaku sekarang ini. Sesudah jatuhnya tembok Berlin, dunia sekarang ini bukan lagi dunia duipolar yang pada dulu ada dua negara, ada dua superpower, Soviet Union dan Amerika Syarikat. Hari ini kita ada unipolar, iaitu kita hanya ada satu kuasa dunia yang dipanggil Amerika Syarikat. Ini adalah kuasa yang paling besar sekali dalam dunia ini, di mana apa saja kehendak Amerika akan dapat dilakukan oleh Amerika. Apa saja kehendak White House akan berlaku, akan dijadikan sebagai dasar. Jadi hari ini kita melihat dunia kita telah berubah.
tidak lagi dunia dua pola, di mana pada satu ketika dulu kita melihat bahawa ada Soviet Union, ada Amerika, ada Rusia, dan ada apa yang kita katakan non-aligned movement. Jadi sekarang ini non-aligned movement, OIC, ini adalah organisasi-organisasi pinggiran yang tidak lagi diambil peduli oleh Amerika Syarikat. Hari ini dunia kita hari ini adalah dunia unipolar, dunia di mana hanya satu kuasa. There is only one power. Hanya ada satu kuasa saja dalam dunia ini. Kuasa ini adalah kuasa ekonomi, kuasa ini adalah kuasa militer, kuasa ini adalah kuasa diplomatik. Inilah tiga kuasa ini dimiliki oleh Amerika Syarikat. Okey. Kalau kita balik 10-15 tahun dulu sebelum jatuhnya tembok dunia, kita ada apa yang kita panggilkan dunia ini terbagi kepada tiga. Ada Amerika Syarikat, ada Soviet Union, dan ada negara-negara dunia ketiga. Hari ini semuanya sama ada mereka ini di bawah telunjuk Amerika Syarikat atau mereka ini dilihat sebagai musuh Amerika Syarikat. Karena itu kalau saudara masih ingat lagi apabila berlakunya ledakan World Trade Center di New York pada September 9 pada 9/11, kita lihat bagaimana Presiden Bush sendiri telah berkata, either you are with me or you are against me. Either you are with me or against. Sama ada saudara bersama Amerika atau saudara memusuhi Amerika. Itu keadaan realiti dunia yang ada pada hari ini. Okey. Dunia hari ini juga dalam masa yang sama juga, dunia hari ini saudara akan lihat bagaimana keadaan dunia hari ini sedang berkecamuk. Krisis yang begitu besar sekali sedang berlaku hari ini, di mana Amerika Syarikat sedang melancarkan perang. Saudara tahu perang sedang berlaku di Iraq, di Iran, di Afghanistan, di Pakistan, dan juga sekarang ini perang sedang berlaku di Libya. Semua perang-perang ini adalah perang penjajahan, di mana Amerika bercita-cita hendak menakluki kembali negara-negara ini. Okey, saya tunjukkan kepada bagaimana perang ini sedang berlaku. Iraq, saudara-saudara tahu apabila Iraq diserang, tujuan utamanya ialah telaga-telaga minyak. Dua hari dulu surat-surat rahsia perbincangan antara Tony Blair dengan syarikat-syarikat minyak British Petroleum dan Shell telah bocor di London. Surat-surat ini adalah milik mesyuarat perbincangan sulit antara syarikat-syarikat minyak British Petroleum dan Shell, di mana mereka mengajukan kepada Tony Blair bahawa Iraq harus diserang, kerana jika Iraq tidak diserang maka telaga-telaga minyak ini tidak akan dimiliki oleh syarikat-syarikat British. Ini keluar 2 hari dulu. Jadi tidak ada lagi kita dapat menafikan bahawa tujuan perang di Iraq ini bukan untuk demokrasi, bukan untuk menjatuhkan Saddam Hussein, tetapi ialah untuk menakluki telaga-telaga minyak. Okey, itu jelas. Begitu juga pada Iran. Iran juga adalah pemilik deposit gas yang terbesar di dunia. Itu juga rancangan Amerika akan menyerang Irak. Afghanistan, kenapa Afghanistan ditakluk? Afghanistan ditakluk juga kerana Afghanistan ini memiliki deposit gas yang begitu banyak sekali dalam dunia ini. Sekarang kita melihat Pakistan. Pakistan ini secara tersendirinya akan menjadi sebagai basis sekarang ini, walaupun Amerika tidak mengakui ia sedang menyerang Pakistan, tetapi perang sedang berlaku di Afghanistan, di Pakistan, di Iran, di Iraq. Okay. Sekarang kita pergi ke Libya. Libya pada awalnya adalah tuntutan demokrasi daripada rakyat Iraq, ada rakyat Libya yang menuntut demokrasi, dan sokongan ini telah diberikan oleh Jabatan Perisik Amerika sendiri untuk mengajukan anak-anak muda di sana yang menentang Muammar Gaddafi. Apa yang telah berlaku hari ini, NATO telah masuk dan telah menyerang ni. Kenapa NATO masuk menyerang Libya? Kemasukan NATO untuk dalam Libya ini adalah kerana di seluruh Afrika ini kecuali Libya enggan memasuki
Perserikatan Persenjataan Afrika. Libya is the only country who refused to join the military pact with United States of America. Ini sebenarnya kenapa Muammar Gaddafi harus dilucutkan dari kuasa di Benghazi di Libya. Jadi sekarang ini saudara akan melihat bahawasanya perang sedang berlaku di Timur Tengah. Perang ini terus berterusan, dan dalam masa yang sama kita lihat juga perang ini akan melempah ke Iran, akan melempah ke Pakistan, dan perang di Libya ini akan juga dalam masa yang tidak lama saudara akan lihat juga peperangan akan pecah di Algeria, kerana mereka ini adalah tetangga antara Libya dengan Algeria. Jadi krisis perang yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ini akan membawa satu krisis ekonomi yang maha hebat kepada negara-negara kapitalis hari ini. Saudara-saudara harus tahu bahawa dalam dunia hari ini, saudara tahu sekarang ini 3 tahun dahulu pada bulan September 2008, apa yang telah berlaku ialah satu krisis ekonomi telah berlaku di mana gedung-gedung perniagaan, bank-bank yang besar-besar telah jatuh muflis. Ini bukannya gedung yang kecil-kecil ya, bukan macam CIMB, bukan Malaysian Banking. Ini adalah gedung-gedung yang memiliki seluruh dunia ya. They have gone bankrupt, you know. Merrill Lynch telah gone bankrupt, Solomon and Barney telah gone bankrupt. Ini adalah gedung-gedung perniagaan yang telah jatuh bankrupt karena apa? Kerana krisis yang dihadapi oleh sistem kapitalis ini. Dan keadaan ini akan saya tunjukkan nanti akan membawa krisis ini akan berkembang dan dia akan mempengaruhi keadaan politik dalam negara kita. Okey. Dalam sistem ekonomi kapitalis ini, peperangan ini amat-amat diperlukan. Kerana tanpa peperangan mereka tidak dapat membuat senjata. Jadi senjata-senjata yang telah dibuat ini, seperti juga saudara tahu di sini ada senjata Lumut, ini adalah tempat naval, dan Lumut ini juga dulu tempat naiknya kapal KI Altatoya kan. Jadi semua ini perlu dimusnahkan. Apabila telah dibuat, perang harus dilakukan untuk memusnahkan. Kereta-kereta tank ini harus dibuat dan dimusnahkan. Jadi di dalam sistem ekonomi kapitalis ini mereka perlu melakukan perang ini. Jadi kerana itu mereka akan melancarkan perang. Hari ini kecuali di Latin Amerika, di Asia dan Afrika ini perang sedang berterusan. Jadi apakah masa depan masyarakat dunia hari ini? Okey. Dari sini kita akan lihat bagaimana kerajaan kita hari ini sesudah beralihnya daripada Mahathir Mohamad beralih kepada Abdullah Badawi. Abdullah Badawi ini hanya transisi selama satu penggal, kemudian beralih kepada Najib. Hari ini negara kita ini telah lebih jatuh masuk ke dalam poket Amerika Syarikat di dalam planning strategi Amerika Syarikat ini. Kalau saudara-saudara tidak tahu bahawasanya pada ketika kita bercakap ini, tentera-tentera kita telah campur ada di Afghanistan. Memang betul Menteri Pertahanan kita Datuk Zahid Hamidi berkata mereka ini for medical, tetapi bukan medical. Mereka ini telah campur tangan dalam perang di Afghanistan. The Malaysian Army have participated in illegal war in Afghanistan. Ini kerana Najib mengubah dasar. Kalau kita memang dasar yang dilakukan oleh Mahathir dulu, Mahathir menolak kemasukan ini, dan dalam masa yang sama, jikalau saudara-saudari ingat, kalau saudara-saudari ingin 2 minggu dahulu siapa datang melawat di Malaysia? Yang datang melawat di Malaysia ini adalah a prince from Saudi Arabia. Kemudian mereka membuat joint conference, press conference antara Najib Razak dengan putera daripada Saudi Arabia ini, mengatakan apa yang dikatakan bahawasanya menuntut bahawa apa yang berlaku di Bahrain itu tidak harus ada campur tangan. Ini adalah dasar di mana Malaysia secara langsung telah menyebelahi Saudi Arabia, yang mana pada ketika hari ini Saudi Arabia telah masuk dengan tentera-tentera dan tanknya ke dalam negara Bahrain. Jadi ini telah dilakukan oleh Najib tanpa
tanpa disedari, tidak ada pun ahli-ahli politik, tidak ada pun ketua-ketua pimpinan parti yang mempersoalkan campur tangan Malaysia ke dalam politik Bahrain. Ya. Terima kasih. Jadi itu keadaannya. Jadi sekarang ini saudara akan lihat bahawa hari ini keadaan ekonomi politik kita hari ini pada hakikatnya krisis yang dihadapi oleh Amerika, krisis yang dihadapi oleh Eropah akan sampai, lambat laun akan sampai juga. Apakah krisis ini? The crisis is the crisis of economy. Apa yang sedang berlaku di Eropah, apa yang berlaku ini akan sampai juga di sini, di mana sistem ekonomi kapitalis ini sedang menghadapi krisis yang maha besar. 3 hari dulu telah diberitakan bahawasanya inilah krisis ekonomi yang paling besar sekali sesudah Perang Dunia Pertama. Krisis ini saudara tahu adalah krisis di mana negara-negara Amerika tidak dapat lagi menjualkan barang-barang buatan mereka kepada negara-negara dunia ketiga. Apa yang telah berlaku hari ini, saudara akan melihat lambakan barang-barang, produk-produk daripada Amerika sini. Kerana pada hari ini apa yang berlaku, kalau saudara mata cekap sikit, saudara akan lihat hari ini dunia kita hari ini telah dimonopoli oleh barang-barang buatan Cina. Di mana-mana saja hari ini barang-barang adalah buatan Cina. Jadi tidak lambat laun China ini akan menjadi satu kuasa yang paling besar sekali dalam dunia ini. Ini kerana ekonomi China satu hari demi satu hari makin meningkat. Justru strategi Amerika hari ini, sama ada dia menyerang Iraq, sama ada dia menyerang Pakistan, sama ada dia menyerang Libya, ialah untuk mengepung China, supaya China dapat dikepung dan tidak dapat ke sebelah sini. Dan dalam masa yang tidak lama, dalam jangka masa hidup kita ini, saudara-saudara sekalian akan melihat pertembungan antara Amerika Syarikat dengan China, perebutan ekonomi antara Amerika Syarikat dengan China ini akan berlaku. Saya bagi contoh yang paling jelas sekali di mana China dan Amerika Syarikat sedang bergaduh hari ini walaupun belum terbuka lagi. Libya, 80% investment tentang minyak dan gas Libya adalah daripada China merah. Begitu juga di Iraq. Ini telah diketepikan. Apabila Amerika masuk ke Iraq, kepentingan China telah diketepikan. Sekarang ini kepentingan China di Libya juga akan diketepikan. Akan sampai satu ketika nanti apabila China akan mengatakan enough is enough, I'm going to stand by my own. Ini belum sampai lagi kekuatan ini, tapi ianya akan sampai. Okey. Jika kita telah memahami keadaan internasional itu, maka marilah kita memahami apakah berlakunya keadaan domestik hari ini. Hari ini kita lihat, memang kalau saudara melihat Najib mengatakan apa nama KPI lah, investment inilah, memang berbilion. Sebenarnya tidak ada. Itu hanyalah gempak saja. Seperti kata Tony Pua daripada kepimpinan DAP mengatakan, it's just a lot of hot air. Hanyalah kata yang hot air, kata bohong lah. Seperti saudara tengok kemarin, kalau saudara ingat kemarin, dia mula-mulanya pemandu mengatakan akan diwujudkan email baru untuk seluruh rakyat Malaysia 8 tahun ke atas. Kita wajib memiliki email Satu Malaysia ini. Ini dikeluarkan 50 juta bajet dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia untuk syarikat ini. Syarikat ini sebenarnya juga adalah syarikat milik yang berasosiasi dengan milik adik Najib sendiri. Jadi kemudian kita lihat apabila banyak tentangan demi tentangan terhadap syarikat ini, kita lihat Najib sendiri kata, oh bukan, ini bukannya duit rakyat, ini syarikat persendirian. Jadi saudara lihat sekarang ini bagaimana Najib sendiri tidak memiliki satu dasar ekonomi yang jelas. Hari ini saudara akan lihat ekonomi kita makin sehari makin menyusahkan, di mana harga barang akan naik,
harga barang akan naik. Apabila harga barang naik ini, terutama kenaikan yang menjadikan harga barang naik ini adalah kenaikan harga bahan-bahan petrol. Okey. Saudara-saudari, kita balik-balik apabila kita bercakap bahan-bahan naik ini, bahan petrol ini, inilah kerana Amerika sekarang ini tahu bahawa siapa yang memiliki petrol, siapa yang memiliki gas, siapa yang memiliki telaga gas, telaga minyak ini, dia akan memiliki dunia ini. Kerana itu kita tahu sekarang harga minyak akan naik, dan apabila harga minyak ini naik, ianya akan juga melonjakkan inflasi dalam negara kita. Kita tidak ada pilihan. Harga-harga minyak ini akan naik tahun demi tahun. Harga minyak naik. Harga minyak ini naik kerana minyak makin berkurangan. Minyak sehari demi sehari makin berkurangan. Hari ini satu hari dunia menggunakan 84 million barrel per day. 12 bilion keluar daripada Saudi Arabia, yang lain-lainnya keluar dunia. Dan saban hari, dan makin lama penggunaan minyak makin bertambah, makin lama pengeluaran minyak makin berkurang. Penggunaan bertambah, penggunaan bertambah, pengeluaran kurang. Ini akan menjadikan harga minyaknya. Jadi saudara-saudari sekalian harus sedar dan waspada. Masa depan kita ini adalah masa yang begitu krisis sekali, di mana kita akan melihat krisis ini ialah krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini akan membawakan satu krisis politik. Hari ini telah ada wujud dua komponen parti. Satu Pakatan Rakyat, satu Barisan Nasional. Satu Pakatan Rakyat, satu Barisan Nasional. Ini adalah pertembungan antara dua kumpulan yang mengajukan dua dasar ekonomi yang berbeza-beza. Kalau saudara tahu daripada Barisan Nasional, saya tahu selama 53 tahun ini daripada Perikatan Barisan Nasional, inilah cara perniagaan mereka, di mana mereka lebih mementingkan kaum-kaum pemodal, lebih mementingkan orang-orang kaya, lebih mementingkan tauke-tauke. Manakala Pakatan Rakyat pula cuba mengajukan dasar. Kalau saudara telah membaca buku Jingga itu, melihat bagaimana Pakatan Rakyat cuba mengajukan dasar ekonomi yang lebih menyebelahi kepada orang ramai. Dan ini sedang berlaku hari ini. Dan krisis ini akan berpanjangan, kerana krisis ini, di mana krisis ini akan berpanjangan apabila kita akan melakukan pilihan raya tidak lama mali. Najib Razak pada ketika ini menjadi Perdana Menteri bukan kerana mandat daripada rakyat, tetapi mandat yang ada hari ini adalah mandat daripada Abdullah Badawi. Justru dalam masa yang tidak lama lagi, Najib Razak akan mengadakan pilihan raya kerana ia memerlukan mandat dia sendiri. Apabila ini berlaku, maka krisis besar akan berlaku. Krisis besar ini memang dirancang. Perancangan ini adalah pertama untuk mematahkan Pakatan Rakyat. It is the aim to break Pakatan Rakyat. Kenapa Pakatan Rakyat ini perlu dipatahkan? Tanpa Pakatan Rakyat ini dipatahkan, maka besar kemungkinannya Pakatan Rakyat ini akan mengambil alih kerajaan Malaysia ini. Kunci Pakatan Rakyat ini, the key to Pakatan Rakyat ialah solidariti antara tiga komponen PAS, DAP dan PKR. Kunci di sini, kekuatan di sini sebenarnya yang memiliki organisasi massa yang tersusun dan teruji ialah PAS. PAS lebih kokoh daripada PKR, PAS lebih kokoh daripada DAP. Jadi kunci di sini yang boleh membawa apa-apa perubahan adalah PAS. Jadi kerana itu, dalam masa ketika ini, kerajaan Najib sedaya upayanya akan melakukan apa saja untuk memastikan PAS akan meninggalkan Pakatan Rakyat. Kerana itu, saudara jangan heran adanya cita-cita untuk menjemput PAS masuk kepada Barisan Nasional, ada cita-cita untuk buat ini. Semua ini adalah strategi daripada Najib Razak untuk memastikan PAS meninggalkan Pakatan Rakyat. Selagi PAS bersama dengan DAP dan PKR, Pakatan Rakyat akan kokoh berjuang. Jikalau PAS
meninggalkan Pakatan Rakyat, maka Pakatan Rakyat ini akan hancur. Dan ini diketahui oleh Najib, dan ini juga diketahui oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat sendiri. Kerana itu kekuatan sebenarnya mass support, base mass support political party yang telah teruji selama 50 tahun, yang memiliki organisasi massa daripada pucuk pimpinan hingga ke bawah, ialah PAS. Ini hakikat. Walaupun saya bersimpati dengan Pakatan Rakyat, saudara ini banyak adonan, tapi hakikatnya hari ini PAS adalah satu political party yang memiliki organisasi massa. Kerana itu kerjasama antara Pakatan Rakyat, antara PAS, DAP ini harus dilakukan. Kerana itu juga saudara akan melihat setiap hari bagaimana media massa, utusan Melayu, berita harian cuba melakukan pelbagai-bagai fitnah dan tohmah untuk memastikan akan berlaku perselisihan faham. Saudara juga tahu sebenarnya klip video antara klip video yang terbaru yang telah ditunjukkan, klip video yang telah ditunjukkan di dalam internet, bahawa seorang lelaki yang dikatakan Anwar Ibrahim itu telah melamar seorang pelacur di sebuah hotel. Okey, kalau saudara tahu latar belakang ini, latar belakang video ini adalah tujuannya adalah untuk memberitahu kepada ahli-ahli PAS, untuk memberitahu kepada pucuk pimpinan PAS bahawa saudara Anwar Ibrahim ini bukanlah orang seperti yang dia mengakui dirinya sebagai seorang yang warak, alim dan seorang muslim yang baik. Ini tujuannya untuk memeranjatkan ahli-ahli PAS, tujuannya adalah untuk memecahkan ahli-ahli PAS dari memberi sokongan padu terhadap Pakatan Rakyat. Saudara, saya rasa ramai yang telah menengok klip video tu. Siapa yang tak tengok tu, sorry lah ya, try lagi sekali lah. Siapa yang ada tu pinjam ya. It is a very interesting clip. Okay. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi sekarang ini saudara dah tahu keadaan sekarang ini, dan krisis ini juga akan berpanjangan. Saudara-saudari juga tahu bahawa dalam apa-apa organisasi juga kita akan tahu bahawa kita akan melalui krisis demi krisis, krisis demi krisis. PKR juga menghadapi krisis demi krisis, krisis. DAP juga memiliki krisis, PAS juga memiliki krisis. Tetapi krisis yang paling besar sekali pada hari ini ialah krisis yang sedang dihadapi oleh Barisan Nasional. Barisan Nasional pada hari ini tidak dapat lagi melahirkan satu yang kompak, solid. Zaman Mahathir Mohamad telah berakhir. Ya, apabila satu ketika dulu Mahathir Mohamad kata, saya hendak kain putih, maka kain putih sampai. Saya hendak kain hitam sampai. Zaman ni Najib kata, saya hendak air pun tak sampai. The time have changed, ya. Kerana itu saudara tengok sekarang ini, saudara tengok MCA semalam marah kepada Tai Mahmud. Zaman Mahathir dulu mana ada orang berani marah-marah. Mahathir kata ini garam, semua ini garam, ini gula, ini gula. Sekarang ni zaman itu telah berakhir. Jadi krisis demi krisis ini memperlihatkan bahawa Najib Razak ini tidak memiliki cengkaman yang kokoh terhadap kepimpinan parti dia sendiri. Dan ini saudara juga harus berwaspada, kerana apabila UMNO menghadapi krisis, selalunya dia akan membuangkan krisis itu kepada orang lain. Saudara ingat apa yang berlaku apabila operasi Lalang, di mana dia UMNO menghadapi krisis, yang ditangkapnya bukan orang UMNO, ditangkapnya orang PAS dan orang DAP. Jadi ini perangai UMNO. Jadi UMNO weaken pada hari ini. Saudara harus terima hakikat. Kalau saudara dulu orang ahli UMNO, tahulah hari ini Parti United Malay National Organisation ini begitu lemah sekali, ya. Begitu lemah sekali, sehingga untuk membuat propaganda melawan Anwar Ibrahim ini, dia tidak ada orang lain dia nak buat, dia terpaksa ambil Rahim Tarici. This person, this Rahim Tarici is the last person dalam dunia ni. Orang inilah yang last sekali, kalaupun nak jadi imam masjid lah. He's the last person to talk about morality, to talk about honesty lah. Jadi he's the last person. Kalau lah kata semua rakyat Malaysia dah habis lah, this is the last person lah. Jadi itulah keadaannya sekarang.
Jadi saya berhenti di sini, kemudian kita boleh berbincang. Saya pulangkan balik kepada Timur Bukan Suci. Terima kasih pada banyak. Terima kasih kepada saudara yang sedikit banyak lebar berikan penerangan tentang politik dari segi global hingga ke negara Malaysia. Seterusnya